Muslimah aja yang kena langsung ini. Muslimah aja yang kena langsung. Macam boleh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullah. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersiaran kita lagi pada siri yang keempat online, kuliah online pada siri edisi khas, masih kita dalam langkah kawalan pergerakan. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, dalam tajuk kita pada malam ini masih kita nak merungkai dan kita nak memperhalusi akan ibrah, kisah bagaimana kisah agung yang mana berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang penonton senang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, pada siri yang ketiga, yakni semalam kita telah menyentuh bagaimana mukadimah, mukadimahnya perbahasan tentang Isra wal Mi'raj. Dalam perbincangan ini kita pecah pada 3 perbincangan besar. Yang pertama, sebelum kejadian, yakni sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, dan kemudian selepas peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada 3 pecahan besar dalam perbincangan Isra wal Mi'raj. Baik, dalam perbincangan kita ni, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, kita akan menumpukan pada perbincangan berkenaan tentang ibrah, yakni pengajaran secara khulasah, secara kesimpulan menyeluruh, dan kita nak ambil sebagai tamsil, nak ambil contoh dan nak mengambil kias, yakni perumpamaan yang kita boleh kaitkan dengan isu semasa. Yakni dalam konteks tajuk yang kita highlightkan sepanjang siri kita bersiaran online ni, saya meletakkan tajuk besarnya adalah hikmah musibah. Hikmah musibah, hakikat dan syariat. Tu. Jadi bagaimana
kita nak kaitkan peristiwa agung, yakni peristiwa Isra' wal Mi'raj, dengan hikmah musibah yang sedang melanda kita hari ini dari sudut pandang syariat, dari sudut pandang hakikat. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bagaimana kita nak berungkaikan peristiwa ini? Pertama, mari kita recall kembali, murajaah kembali bagaimana peristiwa Nabi SAW sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj. Apakah situasi ataupun uruf ataupun keadaan yang sedang berlaku sehingga kan Nabi SAW bertemu dengan Allah SWT yang dipanggil Mi'raj di Sidratul Muntaha. Baik, ketika itu sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, yang mana seperti sedia maklum, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul ketika usia umur 40 tahun. Baik, dalam tempoh kenabian Nabi berdakwah secara sulit, maka mengambil masa 13 tahun. Jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku pada 27 Rejab, jatuh pada 12 tahun kenabian. Ini yang mana kita sambut di Malaysia ini. Walaupun ada pun tarikh-tarikh yang mana ulama ada khilaf di situ, tapi kita ambil uruf yang mana Malaysia telah digazetkan 27 Rejab, jatuh pada 12 tahun kenabian. Khair, mari kita lihat apa yang berlaku peristiwa sebelum Isra' wal Mi'raj ini. Baik, Nabi SAW mendapat gelaran julukan ataupun mendapat gelaran Nabi Ulul Azmi. Apa maksud Nabi Ulul Azmi? Ini Nabi yang diuji, Nabi dan Rasul yang mendapat ujian, tekanan yang cukup hebat. Jadi pertama sekali kita kena faham, apabila Nabi SAW menyebarkan agama Islam, jalan dakwah ini bukan jalan mudah. Jalan dakwah adalah jalan susah. Tetapi kena ingat, ketika susah dan payah, ketika cabaran dan tekanan, itulah hebatnya orang yang beriman ini. Dia tidak akan terkesan dengan kesusahan, dia tidak akan terhalang dengan cabaran, dia tidak akan tertekan dengan tekanan. Malah daripada peristiwa itu, susahan, tekanan, cabaran menyebabkan dia diangkat lagi darjat oleh Allah SWT. Begitulah Nabi SAW. Nabi SAW diuji, dipanggil tahun ke-12 kenabian itu, diuji dengan kematian dua insan penting. Ini semua menjadi kata kunci dalam perbincangan Isra' wal Mi'raj ini. Jadi sebelum kejadian Isra' wal Mi'raj, Allah SWT menguji Nabi SAW. Pertama, yang mana dakwah saja itu dah berat dah. Nak menyebarkan kalimatul thayyibah, kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimatul thayyibah, yang mana nak mengasakan Allah daripada umat jahiliah yang mana menyembah berhala, menyembah makhluk yang tidak kenal Allah, nak bawa umat kepada Allah yang mana sifat Allah itu ghaibul ghaib, yang bukan perbahasan tentang kebendaan, dia perbahasan iman. Itu dah cukup payah dah sebenarnya, sehingga mendapat tentangan dan ancaman daripada puak kufar, kafir Quraisy, sehingga kan Nabi SAW terpaksa berdakwah secara sulit. Itulah secara sembunyi-sembunyi di kalangan ahli keluarga, tempat yang tertutup, sebab bahaya. Tak cukup dengan itu, Allah SWT menguji Nabi SAW. Sebab apa uji? Sebab tahu Nabi adalah orang yang hebat. Yang layak menerima ujian itu adalah orang yang mampu menghadapi ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu perkara itu melainkan hamba itu mampu menanggungnya. Kerana apa hamba itu mampu menanggungnya? Kerana padanya itu ada kuasa Allah. Ini terbukti pada kisah Nabi SAW Isra' wal Mi'raj, yang mana sebelum peristiwa itu Allah jemput orang yang penting, yang menjadi tulang belakang, yang menjadi penguat kepada perjuangan Nabi SAW. Itulah isteri baginda Nabi SAW, itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Allah SWT mengambil isteri baginda di saat kemuncak dakwah Nabi SAW. Waktu itu kemuncak tahun 12 kenabian itu, yang mana ancaman semakin kuat, semakin pekat, semakin mencengkam. Maka ketika itulah Allah memanggil kembali isteri baginda Nabi SAW kembali ke rahmatullah. Itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tidak cukup dengan itu, Allah juga panggil pak saudara Nabi Abu Talib, yang merupakan insan penting. Dua insan ini yang mana di sudut syariat, syariatnya itulah Abu Talib, yang ada pak saudara Nabi. Syariat ini dipanggil sebagai grantor ataupun bodyguard, yang menjaga kemaslahatan Nabi. Sepanjang Nabi SAW menyebarkan dakwah, adanya pak saudara Nabi, seorang pun tak berani nak kacau Nabi. Seorang pun tak berani nak kacau. Sebab apa? Orang hormat pada keturunan Nabi SAW ini, pada tok Nabi Abdul Muttalib, Abu Talib. Ini keturunan hebat sebenarnya. Tapi ketika Abu Talib dipanggil oleh Allah SWT,
maka dari sudut bodyguard, dari sudut penjagaan kemaslahatan Nabi, keselamatan sudah hilang. Maka di situlah ancaman puak kufar, puak Quraisy, kafir Quraisy buat musyawarah, melancarkan yang mana ketika musyawarah iblis datang menyerupai manusia. Dia bagi satu cadangan, bunuh Nabi. Ini satu benda yang cukup berat. Kita dakwah ni tak ada sampai nak diancam bunuh lagi. Tak seberat itulah. Kita malu nak bagi tahu yang kita ni susah berdakwah. Nabi SAW lebih susah sehingga ancaman nyawa. Baik, jadi Nabi SAW nak diancam bunuh. Kemudian itu dari syariat, dari segi hakikat, dari segi yang memberi support, yang memberi semangat kepada Nabi SAW, itulah isteri baginda Nabi SAW. Sehingga kan mengikut riwayat bagaimana ciri Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini, cirinya adalah ketika Nabi SAW ada masalah, itu dilihatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha hilang separuh masalah. Nampak bagaimana peranan besarnya di sudut hakikat. Hakikat ni dalaman, tak nampak. Syariat tu luaran. Jadi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berperanan besar dalam memberikan semangat kepada Nabi SAW. Ketika wahyu yang pertama dapatnya di Gua Hira, Nabi lari turun ni, keadaan Nabi tidak stabil sehingga kan menggigil, zambiluni. Nampak Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan Nabi SAW, kemudian menenangkan Nabi. Besarnya peranan isteri ni. Sebab tu jangan main-main, seorang isteri kena berikan satu sokongan yang padu kepada suaminya. Silap lagi bulan, dia menjadi ancaman dari dalam. Baik, jadi kedua-dua insan ini dipanggil oleh Allah SWT. Sehingga Nabi SAW melalui satu peristiwa yang cukup sedih. Ulama yang mengkaji tentang sirah ini menyatakan dinamakan tahun duka nestapa. Bayangkan, apa ujian yang paling besar dalam hidup ni? Kematian. Sebab tu dalam peristiwa musibah yang terbaru ni, kita sedang melalui wabak penyakit. Apa yang mengancam kita sebenarnya? Nyawa. Kalau penyakit itu tidak pergi pada ancaman nyawa, kemungkinan kita tidak akan melalui tahap begini. Langkah pencegahan, kena berhati-hati, kena pakai semua perkara, kena tidak boleh di langkah kawalan. Sebab apa? Nyawa. Jadi sebab itu ujian yang paling besar berlaku dalam hidup seseorang itu adalah kematian. Maka Nabi SAW diuji ujian ini, kematian. Dan begitulah Nabi SAW sedihnya sehinggalah mendapat gelaran tahun duka nestapa. Baik, adakah berhenti dekat situ? Tidak. Nabi SAW, perjalanan Nabi SAW itu melalui perjalanan seperti manusia biasa. Apa maksud manusia biasa? Nabi juga melalui peristiwa kesedihan. Tapi kesedihan Nabi tidak berpanjangan. Sidang penonton yang berkata Allah SWT, kesedihan Nabi tidak berpanjangan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW itu adalah kekasih Allah. Orang yang bersama dengan Allah SWT ini, dia tidak akan sedih berpanjangan, malah dicabutkan kesedihan, digantikan dengan kegembiraan. Qulna la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Ini berlaku selepas nanti cerita peristiwa bagaimana Nabi SAW mendapat momentum kekuatan ini. Cuba kita lihat. Maka ketika itu Nabi SAW melalui zaman kesedihan, maka dipanggil oleh Allah SWT melalui perantara Jibril AS. Maka berlakulah peristiwa yang dinamakan Isra wal Mi'raj. Sebab apa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan? Kerana tadi ada peristiwa yang memberikan Nabi gundah gulana, sehingga Allah SWT memperjalankan Nabi satu journey, satu perjalanan untuk kembalikan Nabi SAW. Ada lagi pertolongan, ada lagi kekuasaan yang sedang bersama dengan Nabi. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sidang penonton sedang dimahami Allah SWT. Maka apa yang berlaku? Maka berlakulah satu peristiwa yang mencari adat. Nampak? Kita hari ini berada dalam keadaan susah, musibah. Persoalan yang nak tanya sidang penonton mata Allah SWT, adakah kita minta kesusahan itu? Adakah setiap ujian itu kita minta? Tidak. Setiap yang berlaku, yang datang itu di luar daya manusia. Macam penyakit yang berlaku sekarang ini, luar daripada jangkaan manusia. Walaupun doktor semua dah handle, dah mahir dengan penyakit, yang mana penyakit-penyakit yang biasa dilalui, yang dipanggilkan dalam kategori penyakit adat. Tapi keadaan wabak yang berlaku sekarang ini di luar jangkaan, yang mana tiada lagi pengalaman di dalam menghadapi penyakit ini. Maka ini bukanlah kehendak manusia sebenarnya. Ini adalah kehendak Allah. Setiap yang berlaku biiznillah, biqudratillah,
La tataharraku zarratun biiznillah. Tidak akan boleh bergerak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Makna apa? Kuman tadi pun yang mana difahamkan 7 kali lebih halus daripada virus yang terkini. Maksudnya yang latest virus, dia lebih halus. Itu yang dahsyatnya virus corona ni. Sebab kita tak boleh nak detect dia duduk mana. Tuk-tuk kena jalan. ICU tak boleh nak handle, sesak nafas, jalan. Ini satu benda yang membimbangkan. Cuma nak bagi tahu, bagaimana kaedah kita nak menyingkapinya? Bagaimana kaedah kita nak berhadapan dengannya? Dari segi syariat kita dah hadapi. Kita dah berhabis ikhtiar. Nampak? Macam Nabi SAW dah habis ikhtiar dari sudut berdakwah Nabi. Itu manusia, ikhtiar manusianya, penyokong Nabi, pelindung Nabi, itu Allah dah bagi. Tiba satu saat ikhtiar tu sudah habis. Sekarang ni yang saya difahamkan tadi, kalau silap betul kan, setakat ni saya difahamkan kematian 9 orang meningkat ke 10 dah. 10 orang. Dan kita lihat dari segi kes itu, dari segi kematian dia meningkat. ICU pun saya tengok tadi 47 kes. Dan yang dah discover pun bertambah juga. Cuma dia sama naik sekarang ni. Dari segi syariat, semua sedang bertungku lumus. Kawalan rapi. ICU tu mana kawalan rapi. Maknanya bukan main-main punya kawalan. Kawalan rapi. Baik. Maka apa yang kita kena faham di sini? Kita kena faham, di saat manusia berusaha untuk keluar daripada musibah itu, manusia bersungguh-sungguh berhadapan dengan ikhtiar sebagai manusia sehabis mungkin. Kita kena ingat satu perkara, semuanya itu mestilah dengan pertolongan Allah. Lalu semalam pun saya dah sentuh, kita berusaha, bukannya kita berkuasa nak menyelesaikan masalah itu. Kita tak ada kuasa untuk apatah lagi nak menyembuhkan penyakit atau pesakit itu. Tetapi kita berusaha sebab kita ni lemah, kita tiada daya, kita tidak mampu. Sebab tu kita berusaha. Ini kita kena ubah perspektif ini terlebih dahulu. Bukan kata kita berusaha sebab kita mampu mencegahnya. Jangan. Silap-silap makin usahakan makin penin kita. Apa yang berlaku di sini saya nak kaitkan. Bagaimana Nabi SAW di saat ikhtiar Nabi SAW sudah berada di kemuncak. Nabi dah tak ada daya. Orang nak bunuh Nabi ni. Apa solusi yang ada? Di sinilah datangnya pertolongan Allah. Datanglah peristiwa yang mencari adat. Itulah dipanggil mukjizat yang besar. Di sinilah dapatnya gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Peristiwa ini berlaku pada waktu malam, yang mana diperjalankan Nabi SAW pada rumahnya ke Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha melalui langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Dan atas daripada yang ketujuh itulah bertemu dengan Sidratul Muntaha, yang mana Nabi SAW sahaja yang boleh naik. Maka ini satu perjalanan yang kalau difikirkan secara akal, ini akan menggoncang iman. Orang yang hanya melihat permasalahan dari sudut akal, dia silap-silap akan meragui lah, akan tanya, apa boleh buat? Saya dah buat macam-macam Ustaz. Kami dah buat itu, kami dah buat ini. Orang beriman dia tidak boleh argue benda ni. Memang contoh tadi kematian sudah meningkat 10. Kita tidak boleh argue, kenapa dah meningkat 10? Tidak boleh. Hati-hati orang beriman. Hati-hati yang menuntut. Saya yakin semuanya yang menuntut orang beriman. Hati-hati. Pada masa Allah uji ujian luaran, pada yang sama Allah sedang menguji yang lebih besar, ujian keimanan. Di sinilah kita kena tekad, kena tumpukan bahawa ada satu peristiwa yang akan menyelesaikan masalah itu dengan di luar kekuasaan manusia. Itulah dipanggil Nasrullah, pertolongan Allah. Sekarang ni saya yakin semua yang sedang berkhidmat sekarang ni dan semua rakyat Malaysia khususnya dan rakyat dunia amnya sedang menunggu pertolongan Allah. Saya yakin. Dan inilah kita sedang mengharap pertolongan Allah di saat kita sedang berikhtiar sehabis mungkin. Maka kita mahu bagaimana Allah SWT semalam saya dah kongsikan dalam doa, bagaimana ibrah yang kita boleh ambil berlakulah dalam peristiwa Isra, surah ayat 1, surah Al-Isra ayat 1, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa kata kunci di sini? Subhanallazi,
Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi. Memperjalankan maknanya bukan dengan kederat Nabi. Tapi syariat berlaku, maknanya Nabi peristiwa itu dengan keadaan sedar. Ini bukan dalam keadaan mimpi ya. Ini memang betul-betul Nabi sedar. Nabi sedar, dan perjalanan itu Nabi lihat kekuasaan Allah. Dan ayat surah Isra ayat 1 itu juga Allah bagi itu tanda-tanda kekuasaan, untuk Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Di sini kalau kita lihat bagaimana kita merungkai permasalahan di saat kita buntu, kita tak nampak lain dah. Ni dah dead end, kita nampak lain. Sekarang ni saya yakin semua rakyat sedang melihat satu je, apa? Penyembuhan. Mencari apakah perkara yang boleh menyelesaikan isu ni. Yang sekarang ni kita buat langkah pencegahan. Kita tak nak benda ni merebak. Tapi di sudut cure, yakni penyembuhan, kita kena berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang Allah ilhamkan dengan kekuasaan Allah dapat penawar. Tak kisahlah macam cerita saya duk difahamkan tentang apa, teori-teori konspirasi itu, ya dengan izin Allah juga berlaku konspirasi itu. Wallahu alam. Cuma nak bagi tahunya, mudah-mudahan ada penawar itu yang Allah ilhamkan oleh seseorang, satu kumpulan ke, saintis ke, tengah buat research untuk counter balik penyakit ini. Kita nak contoh yang 47 orang dalam ICU itu sebagai contoh, setelah divaksinkan settle. Ini yang kita nak, insya-Allah. Kita nak yang 47 yang sedang berada dalam ICU itu diberikan penawar, kemudian selesai. Kemudian yang sedang aktif, yang mana ada aktif itu diberikan penawar, sembuh. Kita nak macam tu. Cuma itu berlaku dengan kuasa Allah. Saya nak ulang lagi sekali. Itu berlaku dengan kuasa Allah. Sebab tu dalam wall saya sebelum ini saya letakkan hakikat dan syariat. Syariat penyakit itu dengan ubat-ubatan dan langkah pencegahan. Syariat penyakit. Hakikat penyakit dengan penyembuhan melalui memohon dengan Allah yang Maha menyembuhkan. Itu hakikat penyakit. Kita orang beriman kena melalui dua fasa ini. Dua-dua ini kita kena lalui. Kita tidak boleh skip salah satu. Kita tumpu pada syariat semata-mata tanpa mengharap pada Allah yang Maha menyembuhkan. Malah tidak boleh kata mengharap hanya Allah Maha menyembuhkan tanpa kita ada usaha mencegahnya. Dua-dua ini kena selari dan seimbang. Dua-dua ini kena selari dan seimbang. Khair. Baik, mari kita lihat kembali apakah yang Allah sedang tunjukkan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Baik, yang pertama, kita lihat di luar adat manusia untuk berjalan ataupun apa saja kenderaan yang boleh sampaikan Nabi dalam satu malam sampai ke Masjidil Haram. Daripada Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis. Difahamkan peristiwa ni berlaku daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha 6 jam. Ada flight yang boleh bawa naik ke langit ke-7 tu 6 jam. Balik settle semua. Maknanya apa? Maknanya kalau main dengan pertolongan Allah ni, jangan diukur lagi timbang tara macam tu. Boleh ke? Sampai ke? Macam mana? Apa ke? Tak boleh. Dengan Allah Ta'ala tidak boleh ada syak dan ragu walau sedikit. Sebab tu ayat tu dimulakan dengan Subhanallazi, Maha suci Allah. Jadi kita hari ini, bila saya kaitkan dengan ayat dan doa yang saya minta sidang penonton yang mana melalui wall saya tu sebarkan, kalau boleh sebarkan lagi dan lagi dan lagi. Apa saya tulis? Maha suci Allah, perjalankanlah negara Malaysia ini dan seluruh dunia amnya daripada ujian kesakitan kepada nikmat kesembuhan. Dia ada dua keadaan tu. Peristiwa Isra wal Mi'raj ni ada berlaku dua keadaan. Isra ni dari satu tempat ke satu tempat. Daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu satu. Yang kedua, yang berlaku dalam peristiwa Isra Mi'raj ni daripada kesedihan kepada kegembiraan. Nabi sedih, kemudian Allah tukar kesedihan kepada kegembiraan. Banyak nanti kita akan bincangkan itu siri yang besok. Saya akan ceritakan apa tawaran yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Tawaran yang besar yang diberikan sehingga kita hari ini dapat tempias ni. Antaranya apa?
Satu amalan, satu pahala digandakan 10 hingga 700. Ini berlaku pada peristiwa Mi'raj. Allah bagi tawaran. Satu dosa nisbah satu. Satu nisbah satu, kalau pahala satu nisbah 10 hingga 700. Maknanya apa tu? Maknanya, kata almarhum Tuan Guru Dato' Abu Hassan Din Al-Hafiz, saya sempat duduk sama dalam kereta satu ketika dulu. Dia kata apa? Kalau masuk neraka juga memang sajalah. Kalau masuk neraka juga memang sajalah. Apa maksud saja? Dosa satu nisbah satu, pahala satu nisbah 10. Kalau matematik kalah dah, dosa kalah dah. Dosa tak boleh potong pahala, sebab satu buat pahala 10. Niat pun dapat dah. Niat dapat, buat double lagi dapat. Bayangkan punya Allah nak bagi tahu umat Nabi SAW ini, sehingga kan Nabi SAW yang menjadikan kerisauan Nabi itu adalah umatnya. Nabi SAW, prinsip Nabi SAW berdakwah nak memastikan kau boleh semua masuk syurga. Jangan kita tekok Nabi, kita kan terbalik, nak memastikan neraka ni kita pula nak memenuhkan neraka. Nabi SAW nak memenuhkan syurga. Itu cara Nabi SAW berdakwah. Khair. Jadi berbalik dengan isu kita tadi, maka Nabi SAW dibawakan dalam satu perjalanan dengan kuasa Allah. Maka kita mahukan bahawa Allah SWT turut memperjalankan kita. Bagaimana Allah memperjalankan Nabi SAW dalam keadaan Nabi susah, Nabi sedih, Allah panggil Nabi SAW. Ke mana? Ke masjid. Ni kata kunci ni. Walaupun dalam keadaan sekarang ni kita sami'na wa ata'na lah, dengan perintah uli amri kita untuk ditangguhkan, jemaah tangguhkan masjid. Cuma di sini nak bagi tahu, jangan jiwa sebagai ahli masjid tu hilang. Apa makna? Kat rumah tak buat apa. Inilah masanya untuk hidupkan kembali rumah, yang mana Nabi kata mafhum hadis seperti kuburan. Di sinilah rumah tu jadikan juga sebagai masjid. Saya pernah sentuh bab ni dulu. Kat rumah pun kena jadikan macam masjid. Kalau kat mana masjid itu ada solat fardu, solat jemaah, kat rumah pun kena ada solat jemaah. Kalau kat masjid tu ada kuliah, kat rumah pun kena ada kuliah. Siap saya suruh beli jam masjid tu, jam waktu solat tu tampai. Ni masanya semua tolong beli waktu solat tu tampai kat dinding tu. Jadi masanya untuk kita convert rumah kita menjadi masjid. Masjid ni maknanya, pertama sekali kalau kita lihat ke mana Nabi bawa, Allah bawa Nabi. Ni tengok sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ke mana Allah bawa Nabi ketika Nabi masalah? Ni kita ni. Kita ada masalah ni. Ke mana kita nak halakan diri kita ni? Ketika sejadah. Tu dia. Masjid. Itulah dinamakan masjid. Takrif masjid tempat sujud. Ketika sejadah lah. Di mana tempat sujud? Cuma kita di mana azan dilaungkan, maka di situ lebih afdal untuk dibangunkan solat 5 waktu sehari semalam, masjid. Itu nama tempat sujud, masjid. Jadi pertama sekali Allah tunjukkan kuasanya itu adalah dengan Nabi SAW diperjalankan. Nabi boleh je daripada rumah. Ayat nampak? Nabi boleh je bergerak dari rumah. Tapi kenapa tidak dari rumah terus ke Baitul Maqdis, ataupun daripada rumah terus ke Sidratul Muntaha? Boleh tidak? Boleh. Tapi maknanya ada syariat juga kat situ. Syariat ada berlaku. Pertama, syariat ziarah. Ni pun penting, ziarah ni. Ziarah tempat-tempat yang mana memberikan kesan peninggalan-peninggalan. Nabi ziarah Baitul Maqdis. Ada beberapa tempat, 4 perhentian Nabi berhenti. Tempat antaranya juga adalah Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam. Itu tempat-tempat berlakunya peristiwa besar. Bagian tempat Nabi Ibrahim AS, tak silap saya, dilahirkan. Itu tempat-tempat yang mana kita ada ziarah. Macam kita ni ziarah mak ayah kita lah, tempat kita dilahirkan. Itu je konsep kita juga tu. Sebab tu kalau Aidul Fitri banyak balik kampung. Sebab ziarah balik tempat asal usul kita. Ke mana keturunan kita, di mana kita ni berasal. Supaya kita tak lupa daratan, dia panggil. Kita tahu asal usul kita kat mana. Itu kaedahnya. Ziarah orang yang lebih senior daripada kita. Ziarah guru-guru yang alim, yang telah melalui perjalanan hidup lebih awal daripada kita. Itu. Cuma dari sini syariat yang
Pertama tadi, Nabi dibawa ke rumah Allah. Jadi, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, dalam apa jua situasi, permasalahan yang berlaku, tidak boleh tidak untuk kita membangunkan sifat ubudiyah, kehambaan kepada Allah. Dengan apa? Perbanyakkan sujud kepada Allah SWT. Perbanyakkan sujud kepada Allah SWT. Tidak boleh tidak. Jangan lagi nak mendabik dada dah. Tak boleh dah kita sekarang dalam keadaan Allah genggam penyembuhan ni. Sebab itu dalam kata kunci yang saya nak tulis juga, tapi saya belum viralkan. Saya tulis apa? Yang saya akan tuliskan adalah langkah, dipanggil kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan. Ini tidak mengawal kita untuk solat di awal waktu. Solat itu kewajipan, awal waktu itu keutamaan. Bila dah langkah kawalan pergerakan, maknanya dah kurang perbuat pergerakan, maka sudah pasti boleh buat balik kewajipan dan keutamaan tadi. Sudah pasti solat boleh diutamakan, awal waktu diutamakan. Sebab ibrah yang besar juga dalam Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa mendapatnya ibadah solat. Ibadah solat. Dan solat inilah anugerah besar bagi orang beriman, kerana solat itu adalah penghubung hamba dengan pencipta. Solat itu mi'raj, direct kepada Allah SWT. Itu dia. Antaranya Allah tunjukkan kuasa Allah itu adalah dengan Allah anugerahkan solat. Jadi saya nak kaitkan dengan peristiwa musibah ini. Peristiwa musibah, apakah pertolongan Allah? Jangan kita duk nafikan pertolongan Allah itu belum sampai. Jangan, tuan-tuan. Sidang penonton mata Allah SWT. Pertolongan Allah itu sudah ada. Melalui apa? Solat. Melalui solat. Jadi saya seru juga kepada semua penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Di saat kita hari ini dikuarantinkan, kita dikuarantinkan ini, langkah kawalan pergerakan ini, kita sama-sama kembali menegakkan tiang agama yang utama, iaitu solat, dan awal waktu berjemaah dengan keluarga di rumah. Tak apa, di rumah. Sebab pada solat itu ada pertolongan dan kita bermunajat direct kepada Allah SWT. Bayangkan kalau kita di seluruh Malaysia bersepakat lepas pada ni, semua rumah masuk solat, awal waktu solat saja, sama-sama jemaah semua. Pertolongan akan turun. Wallahi, Allah turunkan sebab ada dalil. Surah Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nampak? Solat ini merupakan pertolongan. Minta tolonglah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan dirikan solat. Wa innaha, dia sesungguhnya lakabiratun, ia sangat berat, illa 'alal khashiin, melainkan orang yang yakin. Yakin, khusyuk ni yang ada jiwanya takut kepada Allah. Allazina yazunnuna annahum, yang mana yakin, zon, yang mana sangkaannya itu adalah dia yakin berjumpa dengan Allah. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, dan kembali kepada Allah. Jadi solat itu penghubung antara Khalik dengan makhluk. Kita hamba kepada pencipta. Jadi antara kelihat apa yang Allah bagi kepada Nabi SAW itu di saat pertolongan itu sampai, pertama Allah panggil, dan Nabi SAW terus jumpa Allah. Kita, apa kita nak dapat? Itu solat. Jadi hari ini solat itu adalah pertolongan Allah. Jangan lagi argue bila pertolongan Allah nak sampai. Dah, Allah bagi solat, itulah pertolongan. Soalannya adalah, adakah kita jaga pertolongan itu baik-baik? Adakah kita menjaga solat itu dengan baik? Apa nak maksud dijagakan itu adalah tadi, adakah kita letakkan ianya kewajipan besar dalam hidup kita, dan juga keutamaannya itu awal waktu, menjaganya dengan menjaga awal waktu, menjaga kesempurnaannya. Inilah yang kita kena highlightkan. Baik, di sini sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ramai, ya, semua orang faham solat. Tapi apakah persiapan sebelum solat? Cuba kita lihat. Ketika Nabi SAW itu nak diperjalankan Isra,
Apa peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW? Dibedah dadanya. Dibedah dada baginda Nabi SAW. Dibersihkan dengan air zam-zam. Dibersihkan dengan air zam-zam. Dibuang segala mazmumah, perkara-perkara yang meragu-ragukan. Dimasukkan hikmah, ilma wa hikmah. Dua. Yang mana dimasukkan ilmu dan kebijaksanaan. Baik. Di sini, apa yang kita kena buat sepanjang tempoh langkah kawalan pergerakan ini, di saat kita berhadapan dengan musibah, kita nak terus-terus mohon pertolongan pada Allah. Dia ada persiapan sebelum minta tolong. Sebelum kita nak minta tolong tu, adakah apa kita kena buat? Bersihkan hati. Bersihkan hati. Semalam saya dah sentuh dalam peristiwa cerita bagaimana peristiwa kisah Nabi Musa alaihissalam yang diuji daripada kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab adab batin. Apa peristiwa yang kita dah bincangkan kemarin, semalam kemarin, daripada Ka'ab al-Ahbar, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel telah diuji dengan kemarau yang hebat. Dan Musa alaihissalam dengan Bani Israel, ni saya nak kaitkan dengan hati ni, yang mana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel keluar nak mohon kepada Allah, solat minta hujan, doa 3 kali. Nabi Musa alaihissalam doa, tak turun. Nabi Musa doa. Nabi Musa AS tu adalah Rasul yang boleh bercakap dengan Allah. Lalu diwahyukan oleh Allah SWT. Allah mewahyukan pada Nabi Musa AS Azza wa Jal, aku tidak menerima doamu dan doa orang-orang yang bersamamu, kerana pada kamu ada orang-orang yang suka menceritakan kekurangan orang lain, yang digelarkan sebagai namam, yakni pemfitnah, pengumpat, pengandu domba. Ini penyakit hati sidang penuntut mata Allah SWT. Sebab itu hari ini kalau kita lihat dengan suasana akhir zaman ini, fitnah bermaharajalela. Jadi bagaimana kita nak persiapkan diri kita bertemu dengan Allah? Hati kita ni mesti dibersihkan daripada penyakit hati. Dimulakan dengan istighfar. Kalimat istirja innalillah tu adalah bagaimana kita kembali kepada Allah dengan astaghfirullah. Bersihkan hati dengan istighfar. Kemudian ada juga bagaimana kita bersangka baik dengan saudara se-Islam kita. Bagaimana kita bersangka baik dengan saudara se-Islam kita. Kita kena sekarang ini masing-masing doa mendoakan kesejahteraan sesama insan, sesama agama. Kita tiada lagi, tidak boleh. Kita nanti doa sangkut ni. Doa sangkut macam mana? Ada riwayat kita hari ni nak minta tolong dengan Allah di saat kita sedang kritikal ni. Caranya adalah bersihkan hati. Nabi SAW dibedah dadanya. Nabi Jibril AS bedah dada Nabi. Kita ni memang bedah sendirilah. Kita ni bukan makam Nabi. Bedah macam mana? Bedah dengan istighfar. Bedah dada kita dengan istighfar. Kalau tak apa istighfar yang panjang tu, apa yang pendek? Apa dia? Itulah astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Itu yang pendek panggil. Paling ringkas, paling panjang astagfirullah. Baik. Jadi baik, kita tangguh dulu. Kita sambung selepas ini. Masuk.
Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, khair kita bersiaran langsung lagi, sambung sikit perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Baik, kita sambung tadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Bagaimana tadi kita hari ini kita nak memohon, apakah yang Allah berikan bentuk pertolongannya, itu adalah dengan tadi solat. Solat itu adalah pertolongan, yang mana solat juga ditakrifkan sebagai doa. Solat itu Allah takrifkan juga sebagai doa. Doa. Ulama takrifkan juga solat sebagai doa. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sembah Allah dan kita mohon kepada Allah pertolongan. Khair. Di sini kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-Mu'min ayat 60, yang mana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang bermaksud, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Baik, di sini menyombongkan diri ini bermula dengan penyakit hati tadi. Sebab itu mula-mula sekali yang dibuat itu adalah dengan dibedah dada. Dibedah dada bagi Nabi SAW, maka dimasukkan ilmu wa hikmah, masukkan ilmu, masukkan hikmah. Yang kita bedah dada kita ini dengan istighfar. Bila kita istighfar, maka dimasukkan ilmu dan masuk hikmah, dan mengakui dan kita menghayati kembali dosa-dosa kita pada Allah SWT, dan kita mendoakan. Kita mendoakan saudara mara kita semua se-Islam khususnya. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, maka di sini kalau kita lihat bagaimana kita nak berhadapan dengan musibah ini, sudah adakah pertolongan Allah? Sudah. Iaitu dengan solat. Dengan datangnya pertolongan Allah, dengan Allah kurniakan ibadah solat, dapatnya turun daripada Sidratul Muntaha itu ibadah solat 5 waktu sehari semalam, itulah yang merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hari ini adalah nak membersihkan hati ini. Membersihkan hati kita daripada segala penyakit-penyakit mazmumah. Penyakit-penyakit mazmumah dan hubbud dunya, cintakan dunia, wa karahiyatul maut, dan bencikan, takutkan kepada kematian. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kalau kita lihat, kita buat kesimpulan awal pada malamnya penuh barakah ni, kita tahu apa kita nak buat, langkah bagaimana kita berhadapan dengan musibah yang melanda ini. Yang pertama sekali, Allah dah berikan bentuk pertolongannya, iaitu dengan Allah memberikan ibadat ataupun yang dinamakan solat. Kemudian sebelum kita nak bertemu dengan Allah sementara dalam konteks syariat, kita berdoa itu syariat. Syariat kita berdoa, kita solat itu syariat. Tapi hakikatnya itu hati kita yang berhubung dengan Allah SWT. Maka Allah nak dengar dari hati hamba-Nya yang tidak sombong. Dinukilkan dalam surah Al-Mu'min tadi ayat 60, hati yang tidak sombong, yakni mendoakan orang lain, mendoakan kesejahteraan orang lain, memaafkan orang lain. Kita istighfar dan kita memaafkan orang lain, yang mana kita mendoakan kebaikan untuk semua umat Islam yang berada khusus di Malaysia dan seluruh umat Islam berada di dunia. Maka kita hari ini kita kena latih hati kita untuk kita sentiasa meraihkan pertolongan Allah melalui cara istighfar. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi maka kita boleh faham di sini, ketika peristiwa itu berlaku, kemudian Nabi SAW di-mi'rajkan, berjumpa dengan Allah SWT, mendapat pertolongan yang besar, itulah dengan solat.
Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kesimpulan awal yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni, macam mana petik dalam surah An-Naml ayat 62. Boleh take note di situ, surah An-Naml ayat 62. Apa kata Allah? Allah berfirman, amman yujibul muttarra iza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Yang bermaksud, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Surah An-Naml ayat 62. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi jelas, kepada setiap kesulitan, setiap kesusahan, itu hanya dengan pertolongan Allah, melalui ikhtiar yang kita lakukan dengan kaedahnya syarat yang kita dah ikut, bagaimana berhadapan dengan musibah penyakit, dan kaedah hakikatun, yakni hati, persiapan hati kita sedang penonton mata Allah SWT. Jadi di sini kita akan rungkai lagi permasalahan tentang perbincangan permasalahan tentang Isra Mi'raj ini pada seri yang akan datang, yakni besok insya-Allah, jika Allah izinkan kita bersiaran lagi. Cukup pada malam ini untuk kita lihat perjalanan itu sedikit, bagaimana kita nak melihat, bagaimana kefahaman kita untuk berhadapan dengan musibah itu melalui syariat yang kita dah berhabis baik, melalui hakikat yang kita bersiapkan hati kita untuk mendapat pertolongan Allah SWT. Dan sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT, yakinlah Allah sedang menguji iman kita sekarang ini, untuk kita terus yakin kepada Allah, untuk kita bersihkan hati kita. Ni fasa ni saya sedang bawa perjalanan ni, untuk kita bedah hati, bedah jantung kita ni, untuk renung, untuk lihat kembali dalam hati kita, keluarkan segala perkara-perkara yang persekentaan, perselisihan, iri, dengki, itu kita hapuskan, sebab kita nak mengikut jalan Tariq Nubuwah, Tariq Nabi SAW, itu bermula dengan kasih sayang. Jadi sama-samalah kita mohon kepada Allah SWT dengan memohon pertolongan melalui penyembuhannya dengan doa, dan kita menjaga kembali syariat yang telah diberikan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, iaitu solat. Solat itu kewajipan, awal waktu itu keutamaan. Jadi mari kita jaga, kembalikan amalan ni pada tempat asalnya, insya-Allah. Jadi saya cukup setakat itu untuk malam ni. Kita akan sambung pada siri besok. Kupasan masih kita akan membincangkan ibrah selepas kita hari ini sedang Nabi-Nabi nak di-mi'rajkan perjalanannya, dan langit pertama, kedua, ketiga sehingga ketujuh. Dan besok kita akan kupas lagi, dan saya akan sentuh bab tawasul beramal dengan amal. Malam ni saya tak sempat sentuh, kita tak boleh lama sebab kita tak boleh lambat balik nanti. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang pada besok. Jadi cukup setakat itu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.